Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Nama saya Cikgu Daniel, Cikgu RBT kamu, dan pada hari ini, kelas kita pada hari ini insya-Allah kita akan sambung untuk subtopik yang seterusnya, iaitu berkenaan prinsip reka bentuk. Okey, baik, sebelum saya memulakan kelas pada hari ini, kita recap balik minggu lepas saya ada menceritakan tentang elemen reka bentuk. Okey, so ada 7 benda yang kamu kena ingat dan kamu kena tahu bagaimana kaedah penggunaan dia. Ada garisan, ada rupa, ada bentuk, ada tekstur, ada apa lagi, ruang, saiz dan sebagainya. Benda-benda itu kamu kena hafal dan kamu kena ingat. Ingat, itu adalah untuk menzahirkan idea seseorang dalam membentuk sesebuah lukisan ataupun lakaran. Baru lakaran tu nampak cantik, orang nak beli kita punya barang tu, dia tengok kita punya draft ataupun lakaran awal kita, cantik lukisan awak no. Sebab itu benda-benda tu ada. Okey, dan pada hari ni, kelas kita pada hari ni, kita akan terus untuk tajuk yang seterusnya, iaitu prinsip reka bentuk. Still same, sama juga, ada 7 elemen dalam tu, ada 7 prinsip dalam tu yang kita kena belajar dan kita kena tahu benda apa. Sebelum tu, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan prinsip. Okey, prinsip tu apa dia? Prinsip reka bentuk adalah konsep yang digunakan untuk menyusun maklumat. Kalau kamu tak jelas dekat sini, kamu boleh buka buku teks muka surat 9. Okey, dekat atas ni ada dia punya definisi dia. Kamu boleh balik baca. Okey. So, seterusnya, prinsip reka bentuk membantu pereka membuat keputusan bagaimana hendak menggunakan elemen-elemen reka bentuk. So, dengan adanya prinsip-prinsip reka bentuk ni 7 ni, dia membantu pereka bentuk dalam nak menggunakan elemen-elemen ni. Apa dia? Benda yang kita dah belajar minggu lepas tu. Ada ruang, ada garisan, ada saiz dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, prinsip reka bentuk membantu, mana saya punya mouse? Okay. Prinsip reka bentuk membantu sesebuah lakaran idea menjadi lebih menarik dan menyenangkan apabila dilihat. Ini adalah fungsi ataupun kita kata sebagai benda yang membantulah dalam kita nak menjadikan sesebuah lakaran idea ataupun lukisan itu nampak menarik dan nampak cantik, nampak sedap mata memandang. Okey. So, ada 7. Yang pertama sekali, mana saya punya mouse asyik hilang ni. Okey. Yang pertama sekali ialah keseimbangan. Okey. Yang pertama sekali keseimbangan, yang kedua adalah pengulangan, yang ketiga adalah kontras, yang keempat kepelbagaian, yang kelima kesatuan, yang keenam keringkasan dan yang ketujuh harmoni. Rujuk buku teks dan rujuk nota yang saya berikan kepada kamu tu. Okey. Baik, seterusnya keseimbangan, kita pergi yang pertama, iaitu merujuk kepada sudut berat, tarikan, tumpuan, perhatian dan bentuk pada lakaran ataupun produk. Maksudnya lukisan tu dia ada seimbang. Okey. So, terdapat 2 jenis keseimbangan. Ada dua jenis keseimbangan. Yang pertama ialah keseimbangan simetri ataupun formal. Maksudnya seimbang yang betul lah. Okey, kalau kata kita belah buku teks ni, ini adalah satu lakaran, contoh lakaran. So, kita belah buku teks ni dekat tengah-tengah, so dia akan seimbang dua-dua kalau kita berpisahkan. Itu kita panggil sebagai keseimbangan simetri. Kalau keseimbangan asimetri pula adalah keseimbangan yang tidak formal ataupun yang tidak seimbang. Sebagai contoh saya nak bagi apa? Okey, tak apa. Sebagai contoh, kita buka balik nota yang saya berikan kepada kamu tu. Okey. Okey. Ini adalah simetri. Okey. Ini adalah simetri. Kalau kita belah, dia akan sama dua-dua belah. Betul? Okey, betul. Tapi kalau yang ni, keseimbangan asimetri, dia tak formal. Maksudnya tak sama. Kalau kita belah, satu ni akan lebih, satu ni akan dapat kurang. Contohnya macam cushion ni. Kalau kita belah lah dekat tengah-tengah ni, mana satu yang lebih? Yes, belah ni akan lebih, nampak tak? Sebab dia lebih kan, dia dapat banyak. So, belah ni dapat
dapat sikit, itulah yang kita panggil sebagai keseimbangan asimetri. Okey. Yang seterusnya ialah apa dia? Pengulangan. Okey. Kita buka balik kepada slide untuk mudah faham. Lain pergerakan. Okey, yang kedua. Sekejap kita buka pada ni nota senang. Okey. Yang kedua adalah pengulangan. Pengulangan penyusunan semula secara berulang-ulang, saiz dan bentuk. Dari segi saiz dan bentuknya adalah sama. Contohnya macam jam. Kalau kamu tengok bentuk jam dekat sini, dia sama saja kan. Dia akan berulang dan berulang macam tu saja cara dia penyusunan objek tersebut. Dia tak lain. Okey. Tujuan dia untuk apa? Untuk hasilkan pola ataupun corak yang berulang dan lengkap. Sebagai contohnya adalah jam dekat rumah kita tu kan. Okey. Seterusnya lagi kita akan tengok ialah kontras. Apakah itu kontras? Okey, kontras itu adalah perbezaan pada ciri elemen yang digunakan. Okey. Perbezaan pada ciri elemen yang digunakan. Beza ketara. So, dia ada perbezaan daripada sudut tekstur. Tekstur ni apa? Iaitu benda yang kita boleh rasa. Dalam elemen kita dah belajar kan. So akan ada rasa kasar, ada juga rasa licin kan. Okey, dan sebagainya. Ada kedudukan, ada warna, ada terang gelap, ada saiz. Okey, kenapa kontras ni diadakan ataupun dibuat? Kerana ianya bertujuan untuk menyelahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Okey, kita rujuk pula kepada ni. Okey, ni yang pengulangan tadi tu. Pengulangan. Okey, ini adalah kontras. Merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan. Nampak? Kalau sini dah gelap, sini kita bagi warna cerah. Dekat perkataan ni kita bagi putih, sini kita bagi hitam. Okey, nampak? Okey, kalau macam baju ni, okey, ada sebelah ni warna hitam, sebelah ni warna merah. Okey, so dia berbeza-beza. Okey. Yang seterusnya, kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ni menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Nampak ada macam-macam corak dalam ni kan. Nampak macam menarik kan. Kalau saya buka nota kamu ni, contoh yang saya buat lukisan ialah lukisan saya tak lawa lah. Kalau lukisan kamu lawa lagi lah. Okey. Kenapa kita buat kepelbagaian? Tujuannya untuk menambah daya tarikan rekaan. Okey. Baik, yang seterusnya ialah kesatuan. Baik, kesatuan. Semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, konsep atau idea yang sempurna. Okey, tak faham, tak apa. Kita rujuk nota ringkasan kita tu. Okey. Sama saja sebenarnya nota ringkasan ni. Okey, kesatuan. Itu adalah kesatuan. Semua bahagian elemen bergabung membentuk imej, tema ataupun idea. Nak buat tema bunga, buatlah bunga macam tu kan, contohnya. Okay, boleh buka dalam konteks. Okay. Baik, yang seterusnya ialah keringkasan. Dalam keringkasan. Okey. Mereka bentuk yang menunjukkan intipati atau elemen yang penting sahaja untuk menarik tumpuan agar senang diingati. Ringkas. Lambang McDonald macam mana? Ada bentuk M. Orang boleh kenal? Orang boleh kenal. Yes. Orang boleh faham? Orang boleh faham. Orang boleh tahu. Budak kecil yang umur 3-4 tahun pun dia tahu bentuk McD tu macam mana. Ada huruf M. Okey. Contoh yang kedua ialah macam bentuk right ni kan. Ini bentuk Nike. Bentuk yang jenama kasut baju tu. Kalau yang ni bentuk Apple ni, jenama iPhone selalunya. Apple, iPad dan sebagainya. Okey, orang daripada sudut tu orang dah boleh tahu. Okey, ini adalah lambang Apple yang menunjukkan kepada produk-produk daripada iPhone. Kalau M ni merujuk kepada kedai makan franchise McDonald dan sebagainya. Okey, seterusnya lagi ialah harmoni. Harmoni merujuk kepada apa? Merujuk kepada sesuatu reka bentuk dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif. Maksudnya bila mana kita tengok sesuatu rekaan ataupun sesuatu gambar ataupun sesuatu lakaran, kita akan rasa macam ada aura
memberikan kita macam rasa ketenangan, rasa macam best. Tengok contohnya gambar laut kan, tengok rasa tenang je kan. Contoh tengok gambar dalam gambar ni, rasa macam nak bercuti kat sini, seronok tak? Yes, kita akan rasa dia akan memberi gambaran emosi tu. Kita rasa macam tenang, rasa macam best. Okay, kalau rujuk kepada nota, sama jugalah apa yang saya sebut. Nampak? Melihat sesuatu yang memberikan keamanan dan kedamaian. Tone warna yang hampir sama dan ada kontras. Kejadian alam semula jadi seperti laut, gunung, pokok, awan dan sebagainya. Tengok awan rasa macam tenang, best kan? Okay, itulah yang kita maksudkan dengan harmoni. So, selesai pada kelas hari ini 7 prinsip yang kita dah belajar. Ingat, kita dah belajar 2 benda. Yang pertama, kita dah belajar tentang 7 elemen. Dan yang kedua, kita dah belajar juga tentang 7 prinsip. Kalau ada soalan yang kamu masih tak jelas ataupun tak faham, kamu boleh tanya saya. Okey, contoh soalan dia tanya, gambar menunjukkan satu prinsip reka bentuk iaitu kontras. Okey, jelaskan prinsip reka bentuk berikut. So, ada hitam, ada putih, tiba dia gelap. So, apa dia? Warna terang dan gelap. Kalau yang ni ini lebih kepada bentuk bulat dan bersegi, 4 segi panjang tu. Kalau yang ni pula saiz, ada saiz kecil dan ada saiz besar. Senang saja. Okey. Baik, habis untuk kita punya pembelajaran kita pada hari ni. Kita ada masalah lagi tak? Okey, sikit lagi. Okey. So, tugasan kamu pada hari ni, okey, setelah kamu dah menonton video ini, tugasan kamu pada hari ini ialah kamu hanya perlu buat nota sahaja. Yang mana kamu hanya perlu salin balik saja nota-nota yang saya dah berikan untuk tajuk hari ini, iaitu ini. Prinsip reka bentuk ada 7. Kamu buat bulat macam ni, elok-elok. Okey, buat bulat macam ni. Dan kemudian kamu buat macam ni. Okey, keseimbangan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Alright. Rujuk dalam buku teks muka surat 9 sampailah muka surat 11. Okey, buku teks muka surat 9 sampai muka surat 11. Buat dalam buku nota, buku panjang. Okey. Buatlah. Ada keseimbangan, ada pengulangan. Kalau boleh lukislah gambar-gambar ni sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey. Ini ada kesatuan, ada keringkasan, ada harmoni. Okey. Itu saja. Okey, kalau tak faham boleh rujuk buku teks. Okey. Kalau nak gambar yang lebih jelas, nak gambar yang lebih cantik, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okey, salin yang tu saja. Okey. Sekian saja kelas kita untuk pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pula kepada subtopik yang seterusnya. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi